Bertemu kembali rentasan berita edisi 1077. Saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Zahid terus mempertahankan cabarannya, sumpah laknat. Rupanya Presiden UMNO pernah meminta siasatan terhadapnya dihentikan. Adakah ini yang dikatakan akhlak pemimpin wali? Assalamualaikum dan salam bahagia. Seperti yang sudah dijangka, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tampil mempertahankan cabaran sumpah laknatnya kepada Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Saya berdiam diri pun orang kata, saya pertahan diri pun orang kata. Jadi saya pilih untuk pertahankan diri dengan tidak berdiam diri, kata Zahid dalam satu kenyataan. Katanya dakwaan membawa lambakan fail untuk kes beliau di mahkamah digugurkan merupakan satu pembohongan. Menurutnya, beliau menyeru kepada bersumpah laknat kerana berpandangan itu haknya dan cara yang segera untuk mempertahankan diri. Zahid menafikan tindakannya kerana taksub kepada sumpah laknat, tetapi tuduhan itu keterlaluan dan memaksa beliau berbuat demikian. Pertama, saya tidak pernah bertemu bekas Perdana Menteri itu meminta saya dibebaskan seperti mana yang didakwa. Kedua, sejak awal saya yakin tidak bersalah terhadap pendakwaan yang dikenakan oleh Pakatan Harapan sejurus mereka menguasai kerajaan. Ketiga, keputusan pilihan raya negeri Johor tidak beri kesan kepada mahkamah, sebaliknya beri kesan kepada mereka yang pernah menipu rakyat menurut Zahid. Dalam hujahnya, Zahid berkata beliau menghadapi pendakwaan dengan cekal dan tabah kerana percaya kebatilan tidak sesekali mampu mengatasi kebenaran. Beliau yakin barisan guamannya akan memenangi kes berkenaan dengan syarat tiada tangan-tangan gaib cuba menidakkan keadilan buat dirinya. Seterusnya, Zahid menempelak mereka yang melompat parti kepada bersatu. Sumpah laknat akan memberi kesan kepada mereka yang mengkhianati perjuangan Barisan Nasional kerana takut didakwa atau terpersona dengan tawaran, ujarnya. Berhadapan dengan apa yang disebutnya sebagai tomahan menjelang pilihan raya negeri Johor, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata tiada banyak pilihan yang ada bagi dirinya. Jika membawanya ke mahkamah pasti panjang prosesnya dan hanya terbukti sesudah pilihan raya negeri Johor telah lama berakhir. InsyaAllah, walau apa tomahan mereka lemparkan, pengerusi Barisan Nasional tidak akan sesekali melutut di hadapan mereka. Meski berdentum guruh di langit, tidak hancur bumi sebelum kiamat. Banyak ujian menimpa, namun perjuangan tetap saya teruskan, tegasnya. Terdahulu Mahyadin berkata apa yang disebutnya adalah benar kerana beliau mempunyai bukti dan saksi. Bukti dan malam tu saya dah tunjukkan saksinya. Tapi kalau dia nak sumpah, berapa kali sumpah, sumpahlah. Itu serah pada dia lah. Saya tidak akan bersumpah pasal saya tak pernah berbohong. Jawab Mahyadin kepada soalan pemberita. Mahyadin mendakwa keengganan beliau untuk membantu Zahid telah mengakibatkan kejatuhannya sebagai Perdana Menteri pada tahun lalu. Jom kita rentas apakah musibah yang sedang dihadapi Zahid. Pada 24 Januari lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Zahid untuk membela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana berjuta-juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. 12 daripada pertuduhan itu membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram. Beliau juga menghadapi 40 pertuduhan rasuah yang membabitkan lebih 43 juta ringgit bagi kes sistem visa asing. Hakim Datuk Colin Lawrence Sikuarah berpuas hati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap bekas timbalan Perdana Menteri itu. Beliau menetapkan keterangan bela diri Zahid dan hampir 20 saksi pembelaan didengar selama 39 hari bermula 26 April ini. Dana tersebut didakwa digunakan untuk membuat 6 pembayaran bagi kad kredit persendirian, polisi insurans serta lesen kenderaan persendirian, kiriman wang kepada semua firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan
Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia PDRM. Kesalahan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan itu didakwa dilakukan antara 13 Januari 2014 dan 11 Januari 2016. Sementara itu, bagi 8 pertuduhan rasuah, Zahid dituduh menerima suapan daripada 3 syarikat iaitu Mastoro Kenny IT Consultants and Services, Datasonic Group Berhad dan Profound Radiant Selia Berhad. Suapan itu sebagai dorongan kepada beliau atas kapasiti sebagai Menteri Dalam Negeri pada ketika itu untuk membantu syarikat berkenaan mendapatkan projek MyEG bagi membekalkan čip pasport serta menyediakan perkhidmatan pusat sehenti di Pakistan dan juga Nepal. Pertuduhan adalah di bawah Seksyen 16(a) Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mana lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Zahid juga berdepan 27 pertuduhan pengubahan wang haram dengan melibatkan diri dalam transaksi secara langsung membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram antara tahun 2016 dan 2018. Dalam pada itu, beliau didakwa mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dipenjarakan sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagi 40 dakwaan kes sistem visa asing pula, Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima suapan yang berjumlah $13.56 juta Singapura daripada syarikat Ultra Kirana Selia Berhad UKSB sebagai dorongan untuk dirinya sebagai seorang pegawai badan awam iaitu Menteri Dalam Negeri melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di Seri Satria, Persin 16, Putrajaya dan di Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 16(a)(b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24(1) Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Seterusnya, bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa sebagai menteri yang sama telah mendapatkan untuk dirinya wang tunai berjumlah $1.15 juta Singapura, RM3 juta, €15,000 dan $15,000 Amerika tanpa balasan daripada UKSB yang mempunyai hubungan dengan kerja rasmi beliau. Untuk kes ini, beliau didakwa melakukan kesalahan tersebut di Country Heights antara Jun 2015 dan Oktober 2017. Tuduhan adalah mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Maknanya Zahid perlu menjawab 87 pertuduhan. Justru tidak hairan beliau mahu bersumpah laknat. Dalam hubungan ini, Jom Channel ingin memetik pandangan seorang yang pastinya mengenali ramai pemimpin UMNO dan Bersatu secara peribadi, iaitu bekas Ketua Pengarang Kumpulan Akhbar New Straits Times, Datuk A. Kadir Jasin. Katanya, kalau curi, tipu dan rasuah berjuta dan berbilion ringgit mereka sanggup, apalah sangat sumpah laknat politik. Beliau tidak menyebut nama Datuk Seri Najib Razak yang juga pernah mengangkat sumpah laknat ataupun Zahid yang baru sahaja mengikut langkah yang sama. Tetapi kita faham apa yang tersirat. Bagaimanapun, adakah Zahid akan meneruskan tindakan tersebut bersendirian jika Mahyadin terus tidak melayannya? Sumpah laknat oleh politikus dipercayai hanya berlaku di Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pernah bertemunya dan meminta supaya siasatan kes rasuah terhadap beliau dihentikan. Menurut pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu, pertemuan tersebut berlaku ketika ada ura-ura beliau akan menjadi Perdana Menteri. Beliau berkata ketika itu Zahid mahu siasatan yang sedang dijalankan terhadapnya dihentikan. Ahmad Zahid datang ke rumah saya bersama 2-3 orang lagi dan dia cuba nak berbaik-baik dengan saya. Pada masa itu ada kemungkinan saya menjadi Perdana Menteri. Atas sebab itu dia hendak berbaik-baik dengan saya, katanya pada sidang media selepas pelancaran aspirasi Johor di Yayasan Kepimpinan Perdana hari ini.
Tun Dr. Mahathir berkata beliau mengetahui mengenai siasatan yang sedang dijalankan ke atas masalah jenayah yang dilakukan Zahid. Katanya kemungkinan Zahid dimasukkan ke dalam penjara di atas perbuatan curangnya. Beliau mengesahkan ada mendengar cubaan Zahid supaya tindakan mahkamah terhadapnya dihapuskan setelah Barisan Nasional menyertai kerajaan yang ditubuhkan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kenyataan Tun Dr. Mahathir itu selari dengan pendedahan Presiden Bersatu itu bahawa Zahid meminta bantuannya dalam kes mahkamah yang dihadapinya ketika itu. Seperti yang kita semua maklum, Zahid menafikan ada bertemu dengan Mahyadin dengan tujuan seperti yang didakwa. Malah beliau sanggup mengangkat sumpah laknat dan mencabar Mahyadin supaya melakukan perkara yang sama. Kata Zahid, kalau Mahyadin itu benar, kenapa takut dengan bersumpah laknat? Bagaimanapun Mahyadin enggan melayan cabaran Zahid dan berkata beliau mempunyai bukti dan saksi. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata demikian ketika berucap di pentas Perikatan Nasional Dewan Undangan Negeri Tenggaruh di Felda Tenggaruh 3, Johor. Katanya Zahid datang ke rumahnya ketika beliau berbincang dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dengan membawa satu beg berisi dokumen kes mahkamah. Maknanya saksi yang beliau maksudkan itu adalah Hadi Awang. Pendedahan Mahyadin itu jika benar membuktikan Hadi memang jelas mengenai status Zahid daripada sudut integriti. Namun beliau masih meneruskan ta'awun yang dinamakan Muafakat Nasional bersama UMNO yang dipimpin Zahid. Kononnya Muafakat Nasional diwujudkan atas agenda penyatuan ummah. Timbalan Presiden Kelab Pendokong Penyatuan Ummah Malaysia, Datuk Zamir Ibrahim berkata kesanggupan Presiden UMNO itu untuk melakukan sumpah laknat menafikan dakwaan Mahyadin menyebabkan Hadi patut melakukan perkara sama sebagai saksi pertemuan tersebut. Menurut Zamir, Presiden PAS itu layak untuk melakukan sumpah laknat berbanding Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk mengesahkan beliau sebagai saksi pertemuan berkenaan. Ini katanya, kalau nak suruh Azmin Ali bersumpah, dia punya kes semburit hari itu pun tak settle lagi. Tak sesuai. Tetapi Tuan Guru Haji Hadi adalah manusia yang sangat baik, suci, bak salji di Switzerland. Jadi saya cadangkan, saya minta, saya desak Haji Hadi dapat bersumpah laknat bahawa kamu ada bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika Datuk Seri Zahid Hamidi bawa fail bertimbun untuk settle kes. Mula-mula drama ini hanya melibatkan Presiden Bersatu dan UMNO sahaja. Kini semakin ramai pula pelakonnya apabila ia disahkan pengerusi pejuang. Kini Presiden PAS pula disebut sebagai saksi. Semakin menarik drama pilihan raya negeri Johor ini. Menarik dan pelik. Namun kita semua tahu, di akhir drama ini Bersatu, UMNO dan PAS yang berperang itu kembali duduk semeja dalam Kabinet Keluarga 69. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pelabur mana yang akan datang ke negara ini jika pemimpin dalam kerajaan asyik bertelagah sesama sendiri? Justru pandai-pandailah kalian meletakkan kepercayaan kepada parti mana yang stabil dan tidak stabil, saling tuduh-menuduh sesama sendiri. Jangan kita terus dipelekeh oleh masyarakat antarabangsa. Calon UMNO dan Barisan Nasional untuk pilihan raya negeri Johor akan dipilih mengikut acuan kriteria seperti ciri wali seperti yang digariskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata wali bermaksud winnable, iaitu boleh menang, acceptable, diterima serta likeable, disenangi. Kriteria calon UMNO dan Barisan Nasional akan ditetapkan mengikut acuan wali. Itu antara kriteria disebut sebelum ini oleh Presiden dan ia akan terus diguna pakai pada PRN Johor, katanya dipetik media baru-baru ini. Wali mempunyai banyak maksud. Semua maksudnya adalah baik-baik belaka. Wali digunakan untuk kependekan istilah waliullah, iaitu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau aulia Allah. Sementara itu, wali atau al-wulad iaitu orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa atau pemerintah untuk sesuatu wilayah serta menjadi amir di wilayah tersebut. Dalam konteks negara moden yang mengamalkan sistem demokrasi perwakilan, wali dipilih oleh rakyat sebagai wakil dan pemimpin sesebuah kawasan. Adalah hak UMNO untuk menggunakan istilah singkatan wali untuk calon-calon bagi mana-mana pilihan raya umum. Namun oleh kerana wali juga bermaksud orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sewajarnya pemimpin itu memiliki akhlak yang mulia, bukan hanya boleh menang, diterima serta disenangi.
Persoalannya di sini diterima dan disenangi oleh siapa? Jom kita rentas kes saman fitnah Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman ke atas Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad. Menurut laporan media, Tajuddin gagal dalam saman fitnahnya terhadap Khalid Samad, portal video Kini TV dan akhbar berbahasa Inggeris New Straits Times. Isunya bermula dengan kenyataan Tajuddin di Parlimen yang menggelarkan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sebagai satu-satunya wanita dengan kok. Dewan Rakyat menjadi kecoh dan Khalid bangkit serta memanggilnya sial ketika mempersoalkan kelakuannya. Saman fitnah Tajuddin pada 22 Februari 2017 terhadap Khalid adalah berhubung sidang media terisak Khalid dan rakan-rakan Ahli Parlimen Pakatan Harapan yang diadakan di luar Dewan Rakyat sejurus kejadian itu. Bagi saya, kalau dia tidak mohon maaf dan menarik balik kenyataan beliau ni, saya rasa Perdana Menteri harus pecat dia daripada jawatan Timbalan Menteri. Kerana waktu itu saya memang tidak ganggu dia. Tajuddin mendakwa Khalid mengeluarkan 2 kenyataan fitnah terhadapnya termasuk memanggilnya dengan kata-kata kesat ketika mengadakan 2 sidang media di lobi Parlimen pada 21 dan 24 November 2016. Kata-kata dia layakkan dirinya untuk digelar sebagai seorang menteri yang sial yang menggunakan bahasa yang sial. Ya. Dalam bahasa Inggeris sial tu maknanya damned or cursed. Ya. Melampau lah. Too much lah, ya. So itulah yang apa yang telah berlaku. Tajuddin juga menyaman Kini TV Senia Berhad dan The New Straits Times Press Malaysia. Berhad berhubung liputan mereka mengenai sidang media berkenaan. Tajuddin mendakwa kenyataan pertama Khalid diterbitkan NST melalui artikel yang bertajuk Fury Over Deputy Minister's Remark pada 22 November 2016 dan kenyataan kedua defendant disiarkan di Kini TV pada 24 November tahun sama, manakala kedua-dua kenyataan itu juga diterbitkan di YouTube yang boleh diakses oleh ramai orang. Dalam sidang media itu, Teresa menuntut supaya Tajuddin memohon maaf di atas kata-katanya yang lucah. Sementara itu, Khalid mengulangi kenyataannya di Dewan Rakyat bahawa Tajuddin layak dipanggil sial. Remain that is what I think, man. Yeah. Menteri sial korang aja. Menteri sial korang aja. Tarik korang aja. Ya, Menteri. Tuan yang punya bahasa yang jahat, saya lagi layak. Apa kemudian? Korang aja. Apa yang korang aja? Korang aja. Menteri. Awak yang menteri yang kurang ajar ni. Menteri yang kurang ajar. Yang sial dari menteri yang sial. Tengoklah siapa sial. Awak lah. Dah sudah lah. Bagaimanapun, Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Seri Latifah Muhammad Taha menolak saman Tajuddin selepas memutuskan bahawa kenyataan Khalid mengenai ucapan seksis Tajuddin pada sidang Parlimen terhadap Teresa Kok yang disiarkan NST di Kini TV 6 tahun lalu tidak bersifat fitnah. Mahkamah berpendapat perkataan yang digunakan adalah daripada provokasi Tajuddin. Latifah dalam penghakimannya berkata kenyataan plaintif yang ketika itu Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani adalah tidak wajar dan mencemarkan institusi Parlimen yang merupakan salah satu institusi tertinggi negara. Katanya mahkamah juga berpandangan kebebasan bersuara dan perlindungan reputasi terutama dalam sidang Parlimen yang dihormati perlu diberi perhatian walaupun diberikan imuniti. Kes ini berlaku dan berpunca daripada ucapan plaintif sendiri di Parlimen pada 21 November 2016 ketika sidang media yang mana plaintif mengeluarkan satu kenyataan antara lainnya bersifat seksis dan menggunakan bahasa tidak mengikut peraturan Parlimen dalam ucapannya. Mahkamah mengambil notis kehakiman bahawa perkataan yang digunakan merujuk kepada Ahli Parlimen Seputih dan mahkamah berpendapat tiada keperluan bagi plaintif mengungkapkan perkataan kesat pada ketika itu. Tidak ada apa-apa provokasi dan tiada kena-mengena dengan persoalan yang sedang dibahaskan. Tindakan plaintif enggan menarik balik kenyataan itu dan mengejek Ahli Parlimen pembangkang ketika itu menimbulkan provokasi terhadap defender pertama, katanya lapor My Metro. Mahkamah turut menegaskan terhadap justifikasi terhadap komen yang dibuat oleh Khalid dan ia adalah suatu komen adil yang dibuat atas kepentingan awal dan dilindungi melalui keistimewaan bersyarat. Menurut hakim, komen itu juga dibuat berikutan sikap keterlaluan plaintif sewaktu sidang Parlimen terbabit. Mahkamah juga memutuskan bahawa laporan yang dibuat NSTP
Defendant kedua berhubung kejadian yang berlaku pada sidang media terbabit merupakan laporan yang saksama dan tepat mengenai sesuatu mesyuarat awam iaitu sidang parlimen. Bagi defendant ketiga pula iaitu Kini TV, mahkamah mendapati dua video yang disiarkan pada 24 November 2016 tidak mempunyai sebarang unsur fitnah kerana ia adalah mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid dengan suci hati tanpa memihak kepada mana-mana pihak. Apa kaitannya dengan acuan Wali UMNO BN untuk memilih calon pilihan raya umum? Sudah terang lagi bersuluh, rakyat menjadi saksi perbahasan di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri secara terus yang sering dipalit atau tercalar dengan kata-kata yang tidak wajar seperti celaan dan juga ejekan. Yang baju putih ni kek betul. The only woman with a cock is in seputih. Sikap wakil rakyat langsung tidak mencerminkan apa maksud sebenar istilah wali yang dicanang UMNO itu. Contoh akhlak pemimpin wali UMNO ada di hadapan mata anda. Justru jangan keliru antara wali UMNO dengan waliullah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.